Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan ashabul fadilah, para asatizah sekalian, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang mengikuti program sembang santai kita pada malam ini, dan insya-Allah yang mengikuti secara live, dan insya-Allah mungkin juga nanti akan mengikuti program ini secara rakaman di FB insya-Allah. Dan alhamdulillah kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala pada malam ini tuan-tuan dapat bersama-sama dalam program sembang santai Mukhtasar Ilmu Falak yang ke udara insya-Allah di atas talian melalui EFB Bahagian Falak Semua Maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Dan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat guru setia yang terus memberikan sokongan untuk mengadakan program sembang santai dan juga program kuliah-kuliah dan juga program-program falak yang dianjurkan oleh Bahagian Falak dan Semua Maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan pada setiap malam. Dan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat yang mengikuti program kita pada malam ini, alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Zel yang bahagia, juga Cik Amin kita yang berada di talian. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita pada malam ini dah masuk malam yang ke-23 daripada bulan Zulqa'dah 1442 Hijrah yang bersamaan dengan 3 Julai tahun 2021 Masihi. Dan insya-Allah pada malam ini tuan-tuan kita akan menyambung kembali pengajian ataupun perbincangan kita, sembang santai kita lah tuan-tuan, dalam bab yang kelima, iaitu masih lagi kita membincangkan tentang bab takwim insya-Allah. Dan terima kasih kepada Fadil Ustaz Amri yang baru masuk dalam program kita pada malam ini insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa sebelum kita mulakan perbincangan kita mukadimahkan dulu perbincangan kita ini kepada ayat Al-Quran, yang mana ayat ini juga menjadi salah satu ayat yang bakal kita akan sebut nanti tuan-tuan, iaitu petikan daripada surah Yasin. Surah Yasin ayat yang ke-39, tuan-tuan boleh rujuk pada halaman 122 berkaitan dengan ayat ini, kerana kita akan juga membincangkan tentang takwim qamariyah nanti insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal qamara qaddarnahu manazil lita'lamu adadas sini wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Tersasul pula. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Subhanallahul azim. Bermaksud, dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya, iaitu berbentuk melengkung seperti tandai yang kering. Surah Yasin ayat yang ke-39. Masya-Allah tuan, ayat yang mulia yang kalau kita tadabbur, kalau mungkin dapat disyarahkan oleh ahli-ahli dalam bidang tafsir, mungkin akan lebih baik perbincangannya itu. Namun tuan-tuan, izinkan saya untuk kita bincangkan sedikit sebagai satu mukadimah kepada perbincangan kita pada malam ini insya-Allah. Baik tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini berkaitan dengan bulan, wal qamara. Kalau kita rujuk dalam beberapa tafsir tuan-tuan, antaranya adalah yang saya rujuk contohnya tuan-tuan, tafsir yang telah dikarang oleh oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, menyatakan bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, wal qamara qaddarnahu, Allah taala telah mentakdirkan. Bermakna tuan-tuan, bulan ini bukanlah dia beredar sendiri, tetapi telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana bulan itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini dia sekaligus menolak manusia-manusia yang menyembah bulan,
Manusia menyembah bulan kerana menganggap bahawa bulan ini adalah Tuhan, menganggap bulan ini adalah dewa dan sebagainya yang dapat memberikan kuasa, yang dapat memberikan manfaat. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Taala yang memperjalankan ataupun yang telah menetapkan bahawa wal qamara qaddarnahu, bahawa bulan itu telah ditetapkan ataupun telah ditakdirkan. Apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan itu iaitu manazil. Dalam hal ini tuan-tuan, antara perkara yang menarik yang kalau kita boleh bincang dalam tempoh yang panjang, mungkin benda ni akan lebih menarik kalau kita boleh lanjutkan masa lah. Tapi oleh kerana perbincangan kita tuan-tuan hanya sebentar lalu saja berkaitan dengan ayat ini, iaitu perkataan manazil. Perkataan manazil, kalau kita lihat dalam terjemahan ini tuan-tuan, disebut beberapa peringkat. Maknanya kalau kita lihat bahawa bulan itu Allah Ta'ala telah takdirkan ada fasa-fasa dia, ada peringkat-peringkat dia. Yang mana kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, di mana Allah Ta'ala telah menyebutkan bagaimana bulan itu ada peringkat-peringkatnya, yang mana pada akhirnya dia akan kembali balik seperti mana awalnya, seperti mana tandan yang kering. Seperti mana tanda yang kering. Disebut manazil. Baik. Menarik juga tuan-tuan kalau kita lihat dalam istilah apa yang disebut dalam terjemahan ini, iaitu manazil itu sebagai peringkat. Namun tuan-tuan, saya ingin menyambung ataupun melebarkan sikit kita punya perbincangan kita, sebab kalau tuan-tuan, kami di Jabatan Mufti Negeri Perak pada hari Khamis tuan-tuan, insya-Allah pada pukul 11 pagi kami ada menyiarkan di atas talian Jabatan Mufti Perak tuan-tuan tafsir ataupun membincangkan tentang ayat-ayat kauniyah, dan antara ayat yang dibincangkan itu adalah ayat inilah. Baik. Dan dalam konteksnya tuan-tuan yang dikeluarkan oleh Yang Berbahagia Dr. Fahmi bin Khair, merupakan Jawatankuasa Falak Negeri Perak, yang menyatakan bahawa bagaimana kalau dari sudut penafsiran Al-Quran itu, kalau penggunaan kalimah yang digunakan dalam Quran itu sememangnya penggunaan kalimah yang dikira sebagai kalimah yang tepat, yang sangat menarik kalau kita bahaskan dari sudut bahasa. Contohnya tuan-tuan, di dalam ayat ini bila Allah Ta'ala sebut qamar itu ada manazil. Kalau kita rujuk juga dalam kamus tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam kamus, manazil ini juga bermaksud rumah. Yang mana kalau kita dapat masukkan penafsiran ini bahawa bagaimana bulan itu Allah Ta'ala telah tetapkan rumah-rumah, mana disebut sebagai manazil. Menariknya, dalam kalau kita bandingkan dengan Asyams, iaitu matahari, Allah Ta'ala telah tetapkan buruj. Bulan Allah tetapkan manazil, matahari Allah telah tetapkan buruj. Dan dari sudut bahasa, buruj itu kalau dari sudut bahasa adalah antara maknanya tuan, bermaksud istana. Dan bila kita bandingkan bahawa bulan ini ditetapkan manazil, matahari diletakkan buruj, satu perkataan yang sangat tepat dari sudut penggunaan ataupun pemilihan kata itu, kerana manazil yang dilalui ataupun yang telah ditakdirkan ataupun ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bahawa bulan ni kena melalui apa yang disebut sebagai manazil ataupun disebut manzilah, yang kita belajar dalam ilmu falak nanti kita akan jumpa apa yang disebut sebagai manzilah. Manzilah ini ada 28. Manzilah ni ada 28. Dan 28 itu tuan-tuan bersamaan kalau kita bandingkan pula dengan kedudukannya adalah matahari ada 12. Jadi kalau kita dapat lihat bahawa 28 manzilah ini bersamaan dengan 12 buruj yang ada pada bulan. Jadi sesuai dengan pemilihan kata manazil itu, yang kalau kata rumah berbanding dengan buruj yang diterjemah sebagai istana, maka rumah ini lebih kecil berbanding dengan buruj. Jadi oleh kerana buruj itu lebih besar daripada manazil ataupun daripada manzilah, maka 28 manzilah itu bersamaan dengan 12 buruj. Itu maksud dia. Jadi satu penggunaan yang sangat menarik
dari sudut kata yang digunakan dalam surah Yasin ini dan dari sudut keseluruhan ayat Quran tu. Baik. Dan bila kita lihat dalam beberapa tafsiran tuan-tuan yang saya rujuk juga, antaranya adalah yang disebut oleh Imam Al-Alusi. Imam Al-Alusi ini salah satu tafsir yang selalu dipesan oleh tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Nafiah untuk kita rujuk bila kita membicarakan tentang ilmu falak. Kerana ia merupakan tafsir yang sangat baik untuk kita rujuk, di samping tuan-tuan yang tadi tafsir yang dikarang oleh Imam Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dalam tafsirul ma'ani, kalau tuan-tuan nak baca ataupun nak mendapat maklumat lanjut tuan-tuan tentang ayat ini, tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsirul ma'ani, dia punya syarahnya sangat panjang. Dan saya cuma petik saja beberapa syarahnya itu. Disebut bahawa dalam apa yang disebut sebagai manazil ini ada terbahagi kepada dua. Manzilah ini, manzilah yang dilalui oleh bulan ini terbahagi kepada dua. Yang pertama disebut sebagai manazil ijtimaiyah, yang kedua disebut manazil al-istiqbaliyah. Manazil al-ijtimaiyah, yang kedua disebut manazil al-istiqbaliyah. Baik, kalau kita rujuk tuan-tuan, maknanya pada perkataan manazil al-ijtimaiyah ini adalah kedudukan manzilah yang lebih kurang dalam ada 14 manzilah. Kedudukan manazil al-ijtimaiyah ini adalah ada 14 manzilah, yang mana manzilah ini akan dilalui oleh bulan setelah daripada fasa ijtima'. Nanti dia akan tengok nanti dia punya fasa bulan selepas fasa ijtima', dan bila bulan melalui manzilah ijtimaiyah ini, maka cahayanya akan bertambah. Maknanya bila bulan selepas daripada fasa ijtima' ataupun kedudukan ijtima', maka selepas daripada itu timbullah hilal dan sebagainya, sampailah kepada fasa bulan penuh, maka ketika itu bulan akan melalui manzilah yang memberikan sifat tambah kepada sinaran ataupun cahaya bulan. Selepas daripada itu tuan-tuan, disebut pula bulan akan melalui 14 lagi manzilah, disebut sebagai manzilah al-istiqbaliyah. Al-istiqbaliyah iaitu selepas daripada bulan berada pada fasa bulan penuh ataupun al-badru, maka selepas daripada itu tuan-tuan, bulan ini akan melalui fasa an-naqisah, iaitu fasa pengurangan pula. Fasa cahaya ini akan semakin berkurang sampailah dia bertemu balik dengan fasa ijtima', dan ketika itu dia akan berpusing balik, dan itulah falaknya, sehingga bulan itu adakal urjunil qadim, dia akan kembali menjadi seperti tandan yang kering, ataupun disebut juga sebagai tandan pokok kurma yang kering. Masya Allah tuan-tuan. Jadi dapat kita lihat di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu Taala telah memberikan suatu gambaran kepada kita dalam surah Yasin, surah yang selalu kita baca, memberikan kepada kita suatu gambar yang sangat indah, gambar yang sangat menarik. Kalau kita dapat fahami dan lebih mendalam, mungkin dapat disyarahkan oleh para alim ulama, para asatizah kita yang lebih baik, tuan-tuan. Namun tuan-tuan, apa yang saya dapat kongsikan daripada ayat ini, bagaimana Allah Ta'ala telah memberitahu kepada kita bahawa bulan itu Allah Ta'ala telah takdirkan bahawa ada manzilah-manzilah yang dilalui oleh bulan tersebut yang akan mempengaruhi cahaya bulan itu, sehinggalah daripada cahaya bulan tersebut seperti mana bentuk hilal yang kecil, yang nipis, yang cahayanya sangat halus, sangat nipis, kemudian akan membesar sehinggalah pada fasa bulan penuh, dan kemudian akan kembali balik adakal urjunil qadim, akan kembali balik seperti tanda yang kering. Dan ini adalah apa yang Allah Ta'ala telah sebutkan dalam surah Yasin. Masya Allah, tabarakallah. Baik tuan-tuan, jadi insyaAllah itu sebagai mukadimah kepada perbincangan kita. Tuan-tuan, kita sambung balik perbincangan kita dalam bab takwim Julian gitu kan. Kita berhenti pada takwim Julian. Tak sempat kita nak bincangkan secara panjang lebar ataupun habis itu, tuan-tuan, tak apa, saya ghostan balik lah. Tuan-tuan, baik, yang ada buku boleh buka halaman 119. Saya besarkan sikit lah tuan-tuan pada tuan-tuan yang mungkin tak ada buku. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat kepada takwim Julian ini tuan-tuan, adalah perbincangan lanjut kita berkaitan dengan takwim Syamsiah.
takwim syamsiah, iaitu takwim yang melibatkan peredaran matahari. Baik, kalau kita lihat tuan-tuan secara sepintas lalu insya-Allah tuan-tuan boleh rujuk halaman 119. Takwim syamsiah ini adalah merujuk ataupun takwim syamsiah ataupun disebut sebagai takwim Julian. Kita nak bincang tentang takwim Julian ini ialah diperkenalkan ataupun disandarkan kepada nama Julius. Saya nak sebutnya apa ni sebenarnya. Saya pernah dengar disebut Julius Caesar. Julius Kaisar dan sebagainya lah. Bolehlah tuan-tuan sebutlah apa yang fasih daripada lidah kan. Tapi nak nyatakan bahawa takwim Julian ini sebenarnya merujuk kepada nama Julius Kaisar yang hidup dalam sekitar tahun 102 hingga 44 sebelum Masihi. Okey, baik. Dan takwim Julian ni sebenarnya berasal daripada tamadun Yunani kuno dan kemudian digunakan pula oleh tamadun Rom sebelum daripada zaman Julius Kaisar ini sendiri. Tetapi telah diberikan nafas baru oleh seorang ahli falak Mesir ketika itu yang bernama, ini pun nak menyebut macam mana ni, Sosigenes. Kalau betul saya sebutan itu. Baik. Menurut Pak Khair, tuan-tuan, dalam takwim Hijriah Khairiyah ini ada juga, kalau tuan-tuan boleh rujuk pada slide yang saya kongsikan ini, saya letakkan beberapa poin penting lah, ada dekat tepi tu. Tuan-tuan, di mana kalau kita lihat takwim Julian ini menggunakan ataupun memberikan nilai dalam setahun tu ada 365.25 hari. 365.25 hari. Baik. Bermakna tuan-tuan kalau kita lihat di sini bahawa dalam setahun tu dia ada 365 hari 6 jam. 365 hari 6 jam. Tetapi tuan-tuan dari sudut penyusunannya akan ada tahun yang bila zaman dia sebut sebagai takwim Julian ini tuan-tuan, yang menyusun balik itu adalah Sosigenes. Dia menyusun balik takwim ini tuan-tuan, antara salah satu sebab dia ialah kerana bila mereka dapati bahawa takwim mereka ni tak tally dengan musim. Ini antara salah satu sebab dia. Maka kerana itulah tuan-tuan, mereka menyusun balik takwim ini yang sebenarnya asalnya takwim ini adalah berasal daripada takwim lunar, takwim bulan. Tetapi tuan-tuan, oleh kerana mereka nak samakan dengan musim, maka mereka modified, mereka ubah takwim ini supaya sama dengan musim, maka mereka ikut kepada pengiraan takwim syamsiah, iaitu 365 hari yang digenapkan saja jadi ataupun digenapkan jadi 365 hari 25 hari. Baik, maka dalam setahun tuan-tuan ada tahun yang ada 365 hari, bagi tahun ini disebut sebagai tahun biasa. Tahun biasa ni tuan-tuan dalam istilah takwim dalam masyarakat disebut tahun ataupun disebut sebagai tahun basitah, tahun basitah. Baik. Dan kalau tahun lompat pula, maka dia ada 366 hari, iaitu tahun kabisah. Tahun basitah, tahun kabisah. Baik, tuan-tuan ya. Jadi dari sudut susunan takwim yang digunakan oleh takwim Julian adalah mereka menggenapkan saja 365 hari ini menjadi tuan-tuan 365 hari. Jadi dibuang 0.25 hari itu ataupun dibuang 6 jam itu pada 3 tahun pertama. Dan pada tahun yang keempat barulah mereka letakkan satu lagi tambahan hari tuan-tuan menjadi 366. 366. Dan ini yang kita faham hari ini tuan-tuan sebagai tahun istilah tahun lompat tu. Istilah tahun lompat yang kita ni, dan tahun lompat ini dari sudut bahasa, dari sudut istilah Arab ni disebut sebagai tahun kabisah. Tahun kabisah. Baik. Jadi tuan-tuan, berdasarkan kepada kaedah pengiraan ini, kaedah susunan takwim Julian ini, itulah yang mempengaruhi dari sudut pengiraan tahun lompat sehingga digunakan pada takwim Masihi pada hari ini. Oleh kerana kalau tuan-tuan dapat lihat nilai 0.25 itu, kalau tuan-tuan dapat lihat di yang atas ni tuan-tuan ya. Baik. 0.25 itu maknanya kalau kita dapat lihat di situ, maknanya kalau tahun pertama ada 0.25 hari lebih.
Maka dia kumpulkan ini, maknanya tahun pertama, tahun kedua, masuk tahun ketiga, tahun keempat, barulah cukup jadi satu hari. Ataupun kita kumpul sini 6, 6, 6, 6, 6, 6 dan 6 jam, 6 jam, 6 jam, 6 jam, 6 kali 4 dapatlah 24. Maka dapat 24 jam bersamaan dengan satu hari. Maka satu hari itulah yang ditambah kepada tahun yang keempat. Jadi kalau kita dapat lihat di sini bahawa tahun yang keempat ni akan jadi 366 hari. 366 hari. Jadi itulah bagaimana penyusunan takwim Julian pada awal-awalnya, tuan-tuan. Baik. Kalau kita tengok pula dekat bawah, okey, yang ni pula okey, sebagai satu contoh, tuan-tuan, maka dari sudut kiraan untuk kita mengetahui tahun itu tahun lompat ataupun tahun biasa ataupun tahun kabisah ataupun tahun basitah, maka kaedahnya sampai hari ni pun boleh kita buatlah. Kalau tuan-tuan boleh rujuk dalam buku yang dikarang oleh Cikgu Wahar, dalam buku Ilmu Falak itu, ini kaedah ini ada dimasukkan, iaitu untuk kita mengetahui tahun lompat ataupun tahun kabisah ataupun tahun basitah, maka tuan-tuan hanya kita bahagikan dengan 4. Kalau kita dapat nilai baki kat belakang ni macam ni kan, 2013 bahagi dengan 4. Semua kita dapat ni, semua tuan-tuan ada nilai kat belakang ni kan, ada baki 0.25, 0.5, 0.75. Maka bila ada baki, maka itu disebut sebagai tahun basitah. Tahun basitah atau tahun biasa. Tapi kalau kita bahagikan, contohnya tahun 2016, tahun 2016 kita bahagikan dengan 4, maka kita akan dapat nilai 504 tanpa ada baki dekat belakang. Maka tahun ni adalah tahun lompat ataupun tahun kabisah. Jadi kenapa kita bahagikan dengan 4? Kerana pusingan tahun lompat itu adalah 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Okey, baik. Jadi itu antara perkara yang berlaku, tuan-tuan. Okey, baik. Dan kalau kita lihat di dalam Kesuat 119 tu ada, saya nyatakan secara ringkaslah bagaimana perkara ini berlaku. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat pula contoh pada nama dan jumlah hari dalam takwim. Okey, pada halaman 120 pada halaman 120. Pada halaman 120 ni tuan-tuan dapat lihat bahawa nama dan jumlah hari dalam takwim. Nama dan jumlah hari dalam takwim. Okey, ini adalah seperti yang kita lihat pada hari inilah. Januari ada 31, Februari 28, dan pada tahun lompat, tuan-tuan, yang dikatakan sehari yang ni, sehari ni, mana dia nak letak, maka sehari inilah akan diletak dalam bulan Februari. Dan letak dalam bulan Februari. Okey, baik. Sebenarnya ada cerita, tuan-tuan, di sebalik ni. Kalau tuan-tuan lihat dekat sini, ada saya masukkan 11 hari itu dimasukkan dalam 365 hari menjadikan 365 hari. Ini, tuan-tuan, asalnya 365 hari ini adalah berdasarkan kepada takwim Qamariyah, sistem Qamariyah. Tapi oleh kerana mereka nak tallykan musim itu dengan takwim mereka, maka ketika itulah dimasukkan 11 hari di dalam takwim ini. Dalam takwim sedia ada yang mengikut kepada takwim Qamariyah ini menjadi 365 hari. Maka mereka masukkan 11 hari. So sejenis itu telah menyusun balik takwim ini dengan memasukkan 11 hari. Dan adalah beberapa catatan dalam sejarah menyatakan bahawa contohnya lah, tuan-tuan, contohnya bagi bulan Januari asalnya hanya ada 29 hari, tapi dimasukkan 2 hari, maka dia jadi 31 hari. Itu antara, dan adalah bulan-bulan lain kalau tuan-tuan dapat lihat dalam ni, antaranya kalau tuan-tuan dapat lihat bulan-bulan yang macam bulan-bulan contohnya macam bulan April, contohnya bulan April, tuan-tuan, contohnya pun ada 29 hari, tapi diberikan 2 hari lagi menjadi 30. Ada 28, kemudian diletakkan April ni 29, tuan. Terbalik kod pula dah. April ni ada 29 hari, kemudian diberi 1 hari menyebabkan April ni dapat 30 hari. Itu cerita dia, tuan-tuan, di sebalik tu. Kalau tuan-tuan nak tahu lanjut, boleh baca dalam buku Pak Selamat Hambali berkaitan dengan takwim, Baik. Dan hal ini, tuan-tuan, dilakukan oleh sesejenis. Kalau tuan-tuan tengok dalam halaman 120 kat bawah tu, bagaimana sesejenis menyusun jumlah 365 ataupun 360 hari itu ke dalam 12 bulan. Inilah yang berlaku, tuan-tuan, dalam takwim ini. Dan berdasarkan kepada perkara ini yang berlaku pada tahun 46 sebelum Masihi, 46 sebelum Masihi, maka pada tahun tersebut, oleh kerana mereka nak tallykan balik jumlah hari itu dengan musim,
dan ketika itu musim pun ketika itu dah lari jauh daripada takwim mereka. Maka ketika itu tuan pada tahun 46 sebelum Masihi ini, jumlah tahun yang sepatutnya kalau ikutkan takwim Qamariyah, Qamariyah kita ada 365 hari dan takwim Syamsiah kita ada 365 hari. Tapi pada tahun 46 sebelum Masihi tuan-tuan, jumlah hari dalam setahun adalah 455 hari. Kenapa ini berlaku? Mereka tambahkan lagi lebih kurang dalam 90 hari supaya jumlah ataupun perjalanan takwim mereka itu tally balik dengan musim. Dan ini berlaku tuan-tuan pada tahun 46 sebelum Masihi. Ini satu benda yang kalau para pengkaji takwim sangat tahulah perkara ini. Baik. Okey, insya-Allah itu sedikit latar belakang tentang takwim Julian. Baik tuan-tuan. Jadi kita nak tengok pula selepas itu, ni contohlah tuan-tuan, tahun 2019, tahun 2020. Kalau tuan-tuan dapat lihat, ini adalah antara beza tahun lompat ataupun tahun basitah dengan tahun kabisah. Di mana beza dia? Inilah tuan-tuan. Saya rasa yang ikut program kita ni semuanya pakar-pakar dalam bab takwim ni. Sajalah tunjuk Ini kalau orang awam ke mungkin tak perasan, tapi tuan-tuan yang dah biasa dengan ilmu falak ni saya rasa sangat mahirlah tentang bab ini. Mana tambahan satu hari itu adalah pada bulan Februari itu. Pada bulan Februari. Mana kalau kita tengok dalam tahun 2019 tu tak ada 29. Tapi dalam tahun 2020 ada pula 29. Jadi sebab itulah saya rasa kalau orang tu lahir tuan-tuan pada 29 Februari tahun 2020, maka dia hanya boleh sambut birthday tu pada tahun lompat saja. Pasal kalau tahun biasa tak ada 29 ni. Tak ada 29 ni dia kena create pula lah hari lain macam mana nak sambut birthday. Contohlah tuan-tuan Okey, baik. Okey. Kita lanjutkan sikit lagi. Ni nak keluar, baru nak keluar tuan. Okey, baik. Okey, kita nak lanjutkan pula perbincangan kita tentang takwim Gregorian. Takwim Gregorian. Okey, baik. Berkaitan dengan takwim Gregorian ini, tuan-tuan, dalam buku Pak Akhir disebut bahawa ini adalah takwim Masihi ataupun takwim daripada Julian, tapi diberikan nafas baru. Takwim Julian tapi diberikan nafas baru. Dia masih lagi berpaksikan kepada takwim Julian tapi diberikan nafas baru kerana nanti insya-Allah kita akan bincang. Gregorian ini adalah merujuk kepada nama seorang padri yang ketika itu menyusun balik takwim Julian ini sehingga dinisbahkan kepada nama beliau iaitu Gregorian, iaitu pada tarikh 24 Februari 1582. 24 Februari tahun 1582. Maknanya tuan-tuan kalau kita dapat lihat di sini lebih daripada 1500 tahun lebih lah kalau kata dapat di sini tuan-tuan. Maknanya kalau zaman takwim Julian ini disusun pada 28 sebelum Masihi, pada tahun 46 sebelum Masihi, 46 sebelum Masihi, dan takwim Gregorian ini pula disusun balik pada tahun 1582 Masihi, maka kita dapat lihat bahawa selepas daripada 1500 tahunlah penggunaan takwim Julian itu dipakai, barulah diberikan satu pembetulan balik. Okey. Antara faktor utama tentang pembetulan ini adalah, tuan-tuan boleh lihat pada halaman 121 tu. Antara faktor utama pembetulan ini dibuat pun sama juga, iaitu kerana kedudukan musim itu tak selari dengan perayaan orang-orang Kristian ketika itu. Contohnya, tuan-tuan, dalam buku ni ada saya sebutkan antara contohnya waktu matahari melintas garisan khatulistiwa itu biasanya pada 21 Mac. Tapi dalam tarikh takwim Julian menunjukkan 31 Mac yang menunjukkan ada ralat 10 ataupun 11 hari mereka telah ke depan. Maksudnya mereka dah tarikh itu tercepat 10 ataupun 11 hari. 10 ataupun 11 hari. Yang mana tuan-tuan kalau kita dapat lihat dalam hal ini, menurut Pak Khir guru besar kita dalam ilmu falak di Malaysia ni tuan-tuan, takwim Julian yang sebelum ni disusun, mereka tak ambil kira iaitu ralat. Kalau tuan-tuan ada buku boleh pergi balik pada halaman 119 tu, menggunakan nilai 365.25 hari. Mereka terus genapkan. Jadi 365 hari bersamaan dengan 6 jam. Ataupun 365 hari, 6 jam. Baik. Sebenarnya, sepatutnya mereka tak boleh ambil begitu.
kerana sepatutnya nilai pusingan ataupun setahun itu adalah 365 hari, 5 jam. Nanti ni ada saya sebutkan, ada saya tulis kat sini. Okey ni 365 hari, 5 jam, 48 minit, 46 saat. Ini sepatutnya jumlah yang perlu mereka raikan bagi menyusun takwim dalam kalau nak ikut betul lah takwim Syamsiah itu, inilah jumlah pusingan bumi mengelilingi matahari secara puratanya. Tapi mereka terus ambil 6 jam ni tuan-tuan. Maka ketika itu maknanya mereka dah terlebih terawal kot terawal, mana setiap tahun tu mereka telah terawal lebih kurang dalam 11 minit. 11 minit 14 saat. 11 minit 14 saat. Mana dia terlebih hari. Memanglah okeylah kalau kita kata apa ada dalam 11 minit 14 saat dalam sehari kan. Okey, baik. Cuma tuan-tuan tengok dekat jadual kat sebelah ni, maknanya setahun itu mereka dah terlebih 11 minit 14 saat. Dalam masa 4 tahun mereka telah terlebih 44 minit 56.1 saat. Dalam masa 400 tahun sebenarnya mereka telah pun terlebih 3 hari. Yang kata tadi 11 minit ni, dalam tempoh 400 tahun mereka telah terlebih hari itu sebanyak 3 hari, kerana nilai 11 minit 14 saat ini dikumpulkan setahun selama 400 tahun. Dan seperti mana yang kita lihat tadi bahawa takwim Gregorian ini disusun semula pada tahun 1582 berbanding dengan takwim Julian tadi yang telah disusun pada tahun 46 sebelum Masihi. Jadi tempoh masa yang sangat panjang. Maka dalam tempoh masa yang panjang itu barulah mereka perasan bahawa didapati bahawa takwim mereka ini tak sama dah seperti mana musim yang sepatutnya. Sepatutnya tuan-tuan, ketika mana musim bunga berlaku, iaitu pada pertengahan bulan Mac, tetapi dia dah berlaku pada penghujung bulan Mac seperti mana dalam buku kita ni kan. Okey, baik. Maka ketika itu kalau kita dapat lihat di sini bahawa untuk hantar maka di sinilah tuan-tuan yang berlakunya ialah apabila takwim Julian ini mereka tak ambil kira nilai 11. Okey, Allah untuk tuan terlajak. Okey, sini patah balik sorry. Okey, yang ni terlajak 11 minit ni mereka dah terlebih jadi 3 hari. Maka tuan-tuan, bila hal ini berlaku, maka mereka terpaksa mengubah suai takwim mereka itu. Supaya tarikh itu akan tally balik dengan musim. Maka tuan-tuan, antara perkara besar yang berlaku dalam sejarah takwim bagi takwim Gregorian ini, yang menjadi asas kepada takwim Masihi yang kita gunakan pada hari ini, telah mengalami satu peristiwa yang sangat besar lah dari sudut sejarah takwimnya. Kerana apa? Kerana pada tahun 1582 ketika mana takwim ini diguna ataupun takwim Gregorian ini disusun balik, maka dalam slide ni tuan-tuan boleh lihat bagaimana dalam ni tuan-tuan dapati bahawa bulan Oktober ni dia ada 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan. Selepas 4 hari bulan tuan-tuan, dia terus jadi 15 hari bulan. Dia terus jadi 15 hari bulan. Kenapa benda ni berlaku? Kerana tuan-tuan, tarikh 5 Oktober sehingga 14 Oktober ni tak ada dalam sejarah takwim. Maknanya kalau tuan-tuan lihat dalam sejarah ke apa ke, ada catatan 4 hari bulan ataupun 4 Oktober 1582, kemudian hari bersama dengan hari Khamis, esoknya tuan-tuan 15 Oktober tahun 1582. Ini tuan-tuan dicatat dalam sejarah. Kenapa? Kerana mereka nak tallykan balik takwim mereka ini dengan musim. Kerana mereka sebenarnya dah terlebih 10 hari. Maka ketika itu mereka buang balik 10 ataupun 11 hari tuan-tuan. Mereka buang balik,
maka ketika itu selepas daripada 4 hari bulan ni, maka ditolak lagi dalam lebih kurang dalam 10 hari menjadi hari yang ke-15. Terus daripada 4 hari bulan jadi 15 hari bulan. Okey, ini bagi takwim yang disusun berdasarkan kepada matahari. Dan ada juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam buku Arwah Pak Akhir menyatakan bahawa mereka ni pun cuba nak samakan juga pergerakan bulan itu supaya tally kan dengan musim. Kerana mereka biasanya akan merayakan ada satu perayaan, saya terlupa tuan-tuan, selepas daripada bulan Mac itu, selepas daripada datang musim bunga, mereka akan rayakan satu perayaan yang akan dirayakan selepas daripada itu adalah fasa bulan penuh. Maka fasa bulan penuh yang pertama selepas pada musim itu, musim sejuk datang, maka itu diberikan ada satu perayaan khas dalam agama Kristian. Jadi mereka nak tallykan balik perayaan itu supaya kena dengan pergerakan bulan yang sebenar. Maka pada bulan Januari tahun yang seterusnya, itu tahun 1583, 3 Januari ni tuan-tuan, dia patah balik ke belakang, dia menjadi 31 Disember 1582, di mana 4 hari hilang. 4 hari hilang. 4 hari nanti patah balik. Selepas daripada 31 Disember tu, dia patah balik maknanya 1, 2, 3 tu, 3 hari bulan tu disusun balik menjadi 31 Disember 1582. Okey, baik. Ini memang satu peristiwa yang orang kata apa sangat besarlah dalam sejarah takwim, yang kalau kita lihat tuan-tuan, ini menjadi asaslah kepada takwim Masihi yang kita guna pada hari ini secara berluasa dari sudut pentadbirannya. Okey, baik. Okey. Cuma tuan-tuan, bila hal ini berlaku, maka macam mana mereka nak betulkan balik? Di samping mereka dah hilangkan 10 hari tadi tu, jadi mereka perlu susun balik jumlah takwim pusingan tahun Kabisah tadi dan juga tahun Basitah tadi. Kalau sebelum ni tuan-tuan, kita dapat lihat bahawa dalam lingkungan 4 tahun sekali akan ada tahun lompat. Maka kalau kita kaedahnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ni dalam tempoh 100 tahun, maka akan ada 25 kali tahun lompat. Ada 25 kali tahun lompat. Dalam pusingan 400 tahun akan ada 100 kali tahun lompat. 100 kali tahun lompat sebab formula asas yang kita bincangkan tadi, di mana tahun itu kita bahagikan saja dengan 4. Contoh macam ni lah, tahun 1100, 1200, 1300, 1400, tuan-tuan bahagikan dengan 4, tuan-tuan akan dapat nilai yang tak ada baki, 275, 300, 325, 350 kan, semua tak ada baki. Okey, baik. Tetapi untuk mengatasi hal ini, iaitu apa isu dia tadi? Iaitu lebihan sebanyak 3 hari ni. Lebihan sebanyak 3 hari yang kita telah bincangkan tadi ni, di mana dalam tempoh 400 tahun itu akan ada 3 hari yang mereka dah terlebih ambil kerana nilai setahun tu digenakkan menjadi 365.25. Maka tuan-tuan, apa yang berlaku? Maka mereka susun supaya setiap 100 tahun ni bukan ada 25 kali tahun lompat, tetapi hanya ada 90, dalam 400 tahun ni bukan ada 100 kali tahun lompat, tapi hanya ada 97 kali sahaja. 97 kali saja. Maknanya tuan-tuan, daripada pusingan 100 tahun ini hanya ada 97 kali sahaja tahun lompat. Maka kaedah ini tuan-tuan, macam mana mereka susun? Maka untuk tahun yang melibatkan abad, yang melibat 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, tahun 2000, tahun apa lagi? Tahun 2100, tahun 2200. Okey. Maka formula dia adalah untuk macam mana? Tuan-tuan kena bahagikan dengan 400. Tak boleh bagi dengan 4. Kalau tuan-tuan bagi dengan 4, kita akan dapat nilai tak ada titik perpuluhan. Maka kita akan kata tahun 1100 ni adalah tahun Basitah. Tahun biasa. Okey. Tetapi kita kena bahagikan dengan 400. Maka kalau 1100 bagi dengan 400, kita akan dapat nilai 2.75. Ada baki. Maka tahun 1100 ni bukan tahun lompat. Bukan tahun lompat. Dia adalah tahun biasa, tahun Basitah. Tetapi kalau tuan-tuan tengok di sini, dalam pusingan ni tuan-tuan, hanya dalam kalau kita ikut asalnya 1100 ni, 4 tahun ni semuanya tahun lompat ni.
Tetapi bila kita bahagikan dengan 400, tahun 1200 saja yang menjadi tahun lompat. Maknanya daripada tahun 1100 ataupun kita kata pusingan lah 1200, 1300, 1400, 1500, maka 1600 baru pula tahun lompat. 1300, 1400 ni bukan tahun lompat. Dia macam tu pusingan dia. Okey, baik. Jadi ini antara satu kaedah lah macam mana mereka nak tallykan balik supaya pusingan tahun lompat itu dapat menjadi balik seperti yang biasa, kerana untuk mengatasi masalah 3 hari yang mereka dah akan hadapi balik, kerana mereka masih kekalkan tuan-tuan, maknanya dalam setahun ada 365 dan 366 hari bagi tahun lompat. Tetapi nak mengatasi masalah ni, mengatasi masalah 11 minit ni yang dalam tempoh 400 tahun jadi 3 hari, maka 3 hari ini tuan-tuan akan dicabut, akan dikurangkan daripada tahun ni. Sebagai satu contoh tuan-tuan. Okey, baik. Okey. Saya harap boleh ikut tuan-tuan boleh faham perbincangan kita dalam berkaitan dengan takwim Julian dan juga takwim Gregorian, insya-Allah. Okey, baik. Dan saya pun berdoa banyak jugalah supaya saya dapat memberikan kefahaman kepada tuan-tuan sekalian. Okey, baik. Yalah, nak mengajar bab nombor-nombor tuan-tuan dalam atas talian ni mungkin susah sikit. Kalau ada depan mata ni mungkin senang kan, kita nak buat kiraan sebagainya. Okey, baik. Okey, selesailah kita bincang tentang bab takwim Julian dan juga takwim Gregorian yang menjadi asas kepada takwim Masihi. Ala kulli hal, tuan-tuan nak sebut di sini bahawa perjalanan takwim Masihi yang kita tengok pada hari ini yang kita kata mungkin sebahagian kita kata takwim Masihi dah begitu solid lah, dah begitu lengkap digunakan, tapi itulah tuan-tuan, maknanya mengambil masa yang panjang sebenarnya untuk diguna pakai sehinggalah pada hari ini dapat kita lihat daripada takwim Julian dibetulkan pada tahun 46 sebelum Masihi, dan kemudian tuan-tuan pada tahun 1582 kemudian dibetulkan balik kerana isu berkaitan dengan lebihan tahun ataupun lebihan minit yang asalnya hanya diambil mudah saja, tetapi bila dapati bahawa dalam tempoh 400 tahun dia telah mencapai 3 hari. Jadi isu ini tuan-tuan yang berlaku dalam takwim Gregorian, insya-Allah tuan-tuan. Baik. Moga-moga Allah Taala memberikan kefahaman kepada saya dan kepada kita semua, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Okey, kita berpindah pula kepada takwim Qamariyah. Okey, takwim Qamariyah ni saya rasa kita lebih mudah faham. Kerana yang pertama tuan-tuan, kita sangat dekat dengan takwim Qamariyah. Kerana dari sudut hukumnya, takwim Qamariyah ni adalah takwim ibadat bagi umat Islam. Takwim ibadat bagi umat Islam. Dan saya pun ingat lagi lah bahawa secara umumnya pun ada diterangkan oleh penceramah-penceramah kita sebelum ini bila melibatkan fasa-fasa bulan dan sebagainya. Okey, baik. Tuan-tuan boleh rujuk halaman 122. Iaitu melibatkan takwim Qamariyah. Okey. Takwim Qamariyah ini tuan-tuan disusun berdasarkan kepada pusingan purata bulan mengelilingi bumi, iaitu 29.530589 hari. Yang bersamaan dengan 29 hari, 12 jam, 44 minit, 02.89 saat. Itu yang disebut, ataupun kalau dalam tempoh setahun tuan-tuan, di mana 29.530589 ni kalau kita kalikan dengan 12, maka kita akan dapat nilai 354.36768 hari. Maka nilai inilah kemudian tuan-tuan disusun menjadi setahun. Okey, baik. Dan asas penyusunan takwim Qamariyah ini yang kalau kita sebut dalam bahasa Inggeris sebut sebagai lunar calendar lah. Kalau bahasa Melayu kita sebut takwim bulan lah, takwim bulan. Baik, dia merujuk kepada perjalanan bulan mengelilingi bumi berpaksikan kepada kedudukan matahari, ataupun kita sebut sebagai bulan sinodik. Kerana dia ada satu lagi kan disebut sebagai bulan Sidereus tu. Pusingan bulan Sidereus tu hanya ada dalam 27 hari. Tetapi kalau kita berdasarkan kepada kedudukan bulan sinodik, maknanya dia ada 29.5 hari ni. 29.5 hari. 0.5 hari. Baik. Dan ini tuan-tuan berdasarkan kepada perubahan bulan yang dapat dilihat pada
daripada bumi yang berubah-ubah bentuknya ni. Nanti insyaAllah kita akan tengok di sini. Dan seperti mana yang kita telah bincangkan tadi tuan, dalam ayat Quran Allah Ta'ala sendiri ada menyebutkan bahawa a'udzubillahi minasyaitanirrajim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan Allah Ta'ala telah takdirkan ada peringkat-peringkat ataupun ada manzilah-manzilah sehingga akhir peredarannya kelihatan kembali seperti awalnya, seperti tandan yang kering. Maknanya tuan-tuan, kalau kita dapat lihat di sini bahawa peredaran bulan itu dia sangat jelas, kerana apa? Kerana bentuk bulan tu dia akan berubah pada setiap hari. Kalau kita perasan lah tuan, kalau saya rasa tuan-tuan yang terlibat secara langsung ataupun tak terlibat secara langsung dalam dunia falak ni pun, saya rasa boleh perasan, boleh tahu. Kalau kita lihat kepada bulan itu, contoh bulan penuh, kita tahu malam ni malam yang ke-15, malam ni malam yang ke-15. Kalau bulan tu dah tinggal separuh lepas daripada malam 15, maknanya lebih kurang malam yang ke-22, 7 hari selepas itu. Dan kemudian kalau hilang terus bulan tu, maka kita tahu hari tu hari ke-29. Itu sebagai contoh tuan-tuan. Baik. Okey, tuan-tuan tengok dalam halaman 123 ni pula, bagaimana penyusunan takwim Qamariyah ini merujuk kepada beberapa kedudukan bulan. Okey, baik. Hal ini tuan-tuan, mungkin kami highlightkan kerana ada beberapa perkara lah yang berbeza dari sudut takwim yang kita gunakan, yang kita guna sistem Qamariyah ini tuan-tuan, berbanding dengan lunar calendar yang diguna oleh masyarakat lain, India, China dan sebagainya. Okey. Pertama tuan-tuan, kita lihat pertama adalah istimak, iaitu fasa bulan gelap, yang dinamakan juga sebagai muhaqun di dalam bahasa Arab. Okey. Maknanya kalau kita nak lihat di sini, contohnya tuan-tuan adalah ketika mana bulan minta maaf lah, sepatutnya belah sini gelap ni, ini cerah. Okey. Contohnya ketika mana bulan berada di sini, iaitu dia berdasarkan kepada kedudukan kata apa, lurus dengan matahari. Kita anggap lurus saja tuan-tuan. Kita anggap lurus saja. Maknanya kedudukan bulan tu tepat berada di antara matahari dan juga bumi ini. Maka ketika itu bulan ini dikatakan berada pada fasa istimak. Nanti kita akan bincang balik tentang bab istimak dalam bab pecahan-pecahan takwim nanti insya-Allah. Baik. Tapi secara umumnya tuan-tuan dapat lihat sini bahawa ini antara pemisah lah, kita kata, di antara garisan bulan lama dengan bulan baru, bulan gelap ni, ataupun kita sebut sebagai istimak. Istimak tu maksudnya perhimpunan di antara matahari, bulan dan juga bumi. Istimak. Kita katalah istimak yang biasa kita pun dah guna, bahasa Melayu pun dah guna perkataan istimak untuk menggambarkan perhimpunan tu. Okey. Maknanya ini istimak. Apa yang berhimpun tu iaitu matahari, bulan dan juga bumi berada dalam satu garisan. Okey, baik. Dan sebab itulah bila istimak ni kadang-kadang berlaku gerhana matahari. Okey, ini nanti kita akan bincang kemudian. Okey, baik. Dan tuan-tuan, cuma yang tak ada dalam gambar rajah ni adalah yang kedua, itu hilal. Hilal ialah fasa bulan pertama kali kelihatan setelah fasa istimak. Maknanya selepas daripada fasa ketika mana bulan kedudukan istimak, yang dikata bulan gelap ni disebut sebagai fasa muhaqun, maka yang disebut sebagai hilal itu selepas daripada ni. Maknanya selepas bulan tu gelap, maka bila nampak je, maka itu disebut sebagai fasa hilal. Fasa hilal yang pertama kali kelihatan selepas daripada istimak. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai apa? Crescent. Bulan sabit tu lah. Tapi crescent tu bulan sabit kan, tapi hilal ni dia lebih halus lah daripada bulan sabit tu. Baik. Okey, kemudian tuan-tuan, bulan sabit muda, iaitu fasa bulan mulai membesar selepas daripada fasa hilal hinggalah fasa bulan penuh. Maknanya kalau kita tengok di sini tuan-tuan, dia ada sukuan pertama. Maknanya kalau kita dapat lihat bulan tu dah separuh dah. Ataupun dalam bahasa Arab disebut tarbi'ul awal. Maknanya sukuan yang pertama.
kan kita dapat lihat bulan tu dah tinggal suku. Saya ingat benda ni ada disentuh oleh Majoko itu kan, tentang fasa-fasa bulan ni. Okey, tak apalah tuan sepintas lalu. Okey, kemudian selepas itu bulan ni akan ada dekat sini pula, iaitu disebut sebagai keadaan bulan ini. Kalau tuan-tuan masih ingat tadi yang saya sebutkan tentang manzilah tu kan, manzilah ijtimaiyah, manzilah istiqbaliyah. Maknanya kalau bulan ijtimaiyah tu kan, daripada sini ke sini dia akan melalui manzilah ijtimaiyah. Maknanya daripada sini tuan-tuan, kalau bulan tu melalui manzilah ijtimaiyah, maka ketika itu bentuk bulan tu dia akan semakin membesar. Maknanya daripada gelap, tak ada langsung, dia jadi bentuk hilal halus, kemudian besar, sampailah kepada fasa disebut dalam kedudukan ni, kedudukannya dia panggil istiqbal, iaitu berhadapan. Di mana bulan ini berhadapan dengan matahari dan bulan berhadapan dengan bumi. Maka kita akan dapat ketika itu bulan ni cahayanya penuh dapat dilihat daripada bumi. Disebut fasa kedudukannya adalah kedudukan istiqbal, dan bentuk bulan disebut sebagai bentuk al-badrun. Tala'al badru alaina tu kan, yang gelar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbit seumpama bulan penuh ke atas kami. Begitu indahnya menggambarkan keindahan yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bulan penuh. Okey, masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Baik. Jadi tuan-tuan di sini selepas daripada ini tuan-tuan, bulan ni akan melalui disebut sebagai manzilah istiqbaliyah. Maka ketika mana melalui fasa manzilah istiqbaliyah inilah pula kemudian bulan ni akan semakin naqis, akan semakin berkurang. Ini dah penuh dah, kemudian dia kurang balik, maka dia dah jadi balik sukuan yang kedua, ataupun disebut sebagai tarbi'us tsani. Tarbi'us tsani itu sukuan kedua. Okey, lepas sukuan kedua ni kemudian dia pusing balik ke sini, jadi balik fasa bulan gelap, dan itulah pusingan-pusingan bulan sehingga menjadi dalam sebulan itu dapatlah 29 hari, 29.530.589 hari. Itulah tuan-tuan yang berlaku ataupun menjadi rujukan kepada bagaimana fasa-fasa bulan ini dapat menjadi penyusunan kepada sistem takwim Qamariyah. Dan tentang sedikit tambahan daripada apa yang ada kat slide ni, dalam buku kita ni ada disebutkan ada bahawa dalam buku yang dikarang oleh Profesor Muhammad Ilyas berkaitan dengan takwim menyebutkan bahawa menariknya adalah kerana hampir semua tamadun awal manusia menggunakan sistem takwim Qamariyah. Maknanya kalau kita nak bandingkan antara sistem takwim Syamsiah dengan takwim Qamariyah, sebenarnya sistem takwim Qamariyah ini lebih awal digunakan oleh tamadun-tamadun dunia. Antaranya adalah oleh tamadun Babylon, Yunani. Ni tuan-tuan ada pembetulan ejaan Tahudi kan, Yahudi dan Mesir purba. Mereka menggunakan takwim yang merujuk kepada takwim Qamariyah, Begitu juga dengan tamadun Aztec, Inca, Cina, Hindu juga menggunakan takwim Qamariyah. Tetapi tuan-tuan, yang membezakan antara takwim Qamariyah yang mereka gunakan dengan yang kita gunakan, yang ada pada hari ini, hanya umat Islam saja tuan-tuan yang menggunakan takwim Qamariyah yang solid. Maknanya yang tak ada ubah-ubah dengan musim. Kerana kalau kita takwim Qamariyah ataupun merujuk kepada takwim hijrah kita menggunakan sistem takwim Qamariyah yang solid. Maknanya kita tak ubah dah takwim Qamariyah itu untuk disesuaikan dengan musim, berbanding dengan takwim yang digunakan oleh masyarakat Hindu, masyarakat Cina, yang mereka ubah ada tambahan daripada jumlah tahun, jumlah bulan dalam setahun itu untuk mereka tallykan balik dengan tarikh yang mereka nak dalam takwim Syamsiah itu. Baik, itu antara perkara yang menariklah dalam takwim Qamariyah. Okey, baik. Dan tuan-tuan, penerimaan takwim Qamariyah ini secara menyeluruh oleh tamadun Islam kerana takwim Qamariyah ni dia mudah dan tepat. Maksudnya tuan-tuan, kalau macam saya sebutkan tadilah, maknanya kalau tuan-tuan lihat pada takwim Qamariyah ini, bulan ketika tambah lagi orang dulu tuan-tuan, memang mereka ni sangat prihatin, concern betul tentang perubahan alam ni kan.
Bahkan maknanya kalau mereka lihat kepada permukaan bulan itu, mereka boleh tahu dengan tepat tuan-tuan hari ni berapa hari bulan. Kalau kita pun insya-Allah lah kot, kalau tengok bulan tu boleh teka lah, mungkin ada kesalahan satu ataupun dua hari, itu biasalah kan. Okey, baik. Tapi nak sebut sini bahawa orang dulu mereka sangat concern. Jadi mereka lihat kepada permukaan bulan itu, mereka boleh tahu hari ni berapa hari bulan. Dan pada setiap ujung bulan, bila mereka melihat apa disebut sebagai hilal, maka ketika itu tuan-tuan akan mulalah bulan baru bagi mereka. Sebab itu tuan-tuan, asal daripada perkataan hilal itu merujuk kepada perkataan halal, yang ni maksudnya diisytiharkan. Maka sebab ketika mana mereka melihat anak bulan, mereka akan isytiharkan. Halal, mereka akan isytiharkan. Jadi bila mereka isytiharkan untuk beritahu bahawa kita dah masuk bulan baru. Okey, dan saya terlupa tadi tuan-tuan ya. Kalau merujuk kepada dari sudut takwim hijrah ataupun kaedah penentuan awal bulan dalam takwim yang kita gunakan tuan-tuan, dalam konteks kita di negara-negara Islam, yang kita sebut sebagai satu hari bulan itu adalah merujuk kepada bila nampak hilal. Kerana kalau merujuk kepada takwim yang merujuk kepada takwim lunar, kebanyakannya akan merujuk kepada fasa ini sebagai satu hari bulan. Satu hari bulan itu mereka akan rujuk kepada bila berlaku istimak, ataupun bila berlaku fasa bulan muhaq, bulan gelap ni, maka mereka akan rujuk ini adalah satu hari bulan. Tetapi dalam Islam ataupun dalam kaedah yang telah pun ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam Quran, yas'alunaka 'anil ahillah, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi atau kama qala, iaitu kita memulakan bulan ataupun tarikh satu hari bulan tu bila anak bulan kelihatan. Jadi anak bulan kelihatan tu tak boleh di sini, dia selepas daripada fasa bulan gelap ni. Dan itulah yang membezakan takwim hijrah kita, sistem takwim qamariah kita berbanding dengan sistem qamariah yang digunakan oleh masyarakat lain. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita boleh bandingkan antara takwim kita dengan takwim masyarakat Cina, masyarakat Hindu dan sebagainya, kadang-kadang sama dan kadang-kadang ada ralat satu hari. Kerana istilah apa yang disebut sebagai satu hari bulan itu, mereka merujuk kepada bulan gelap, kita merujuk kepada fasa hilal. Okey, baik. Itu sebagai satu contoh. Baik. Dan tuan-tuan, dalam buku ni ada maksudkan bahawa bagaimana antara perkara menarik yang kita nak sebutkan bahawa dengan kaedah ini tidak membenarkan satu selisih yang besar di antara takwim dan perbezaan bulan. Pasal apa? Kita akan sentiasa correct. Kita akan sentiasa buat pemutulan pada setiap ujung bulan. Tambah dalam hari ni tuan-tuan, masya-Allah, tuan-tuan, kita menggunakan kaedah imkanur ru'yah, dan kita melihat anak bulan pada setiap bulan, dan dibantu pula penentuan itu dengan menggunakan hitungan, maka kita akan boleh tallykan, iaitu fasa bulan itu sentiasa kita betulkan. Bahkan orang dulu-dulu pun tak ada isu, sehingga dalam statement ni tuan, dikatakan dalam tempoh 5,000 tahun ni tak pernah mengalami pebetulan yang menyeluruh. Maknanya tak ada benda-benda yang berlaku dalam takwim syamsiah tadi tu tuan-tuan, yang sampai lari sampai 90 hari kemudian dibetulkan balik hingga hilang 10 hari dan sebagainya. Tak ada dalam sistem takwim qamariah ini, tak ada berlaku perkara ini. Dan ini antara kelebihan lah bila kita lihat antara kelebihan takwim qamariah itu, kerana dari sudut penggunaannya tuan-tuan, dia tally dengan perjalanan bulan yang sebenar. Tambah lagi tuan-tuan, ini tak ada tuan-tuan dalam buku ni, saya tambah sikit. Sebab apa tuan-tuan? Saya merujuk kepada khutbah wada'. Cuma tuan-tuan, tadi saya cuba belik-belik jugalah khutbah wada' dalam kitab Rahiqul Makhtum. Tetapi tuan-tuan, bila saya lihat tak ada matan yang saya cuba nak highlightkan ini. Cuma bila saya rujuk balik dalam beberapa tulisan dalam internet, dia merujuk kepada antaranya adalah Sirah Ibn Hisham. Di mana tuan-tuan, perkara yang menarik, kerana dalam buku Profesor Muhammad Ilah disebutkan bahawa kalau sekiranya takwim Masihi itu dibetulkan
ataupun disusun balik oleh padri-padri mereka. Maknanya kalau kita lihat kepada takwim Gregorian itu disusun pada tahun 1582 contohnya. Dan kalau kita lihat pula takwim Masihi itu disusun dalam tahun 527 Masihi oleh Dionysius Isugos tu, yang mengira tarikh lahir birakah kelahiran yang disebut sebagai Nabi Isa ataupun Jesus dalam agama mereka itu. Maka bila itu mengambil masa yang lama selepas daripada Nabi Isa lahir, maknanya 500 tahun selepas itu barulah disusun ikut tarikh tahun disebut sebagai tahun Masihi itu. Tetapi menariknya tuan-tuan di dalam takwim hijrah ini, kerana baginda Nabi SAW sendiri dah betulkan takwim hijrah ini supaya tally dengan yang sebenarnya. Bahkan tuan-tuan, kalau kita lihat dalam khutbah wada' itu, bahawa Nabi SAW telah menyebutkan bahawa ketika mana tahun Nabi SAW mengerjakan haji wada' itu, ketika menyampaikan khutbah itu, bahawa tahun itu maknanya dah merujuk kepada bulan ataupun bulan Zulhijjah itu, bulan Zulqa'dah itu, bulan Zulhijjah itu dah jatuh seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sejak daripada Allah Ta'ala menjadikan mundu khalqis samawati wal ard, sejak Allah Ta'ala menjadikan langit dan juga bumi ini. Masya Allah, tuan-tuan. Maknanya Nabi SAW sendiri dah reconfirm bahawa kerana sebelum itu tuan-tuan ada apa disebut sebagai proses nasiah yang dibuat oleh orang Arab jahiliah kan, yang kalau tuan-tuan masih ingat perbincangan kita dalam minggu lepas kan, tentang inna iddatash shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah tu kan, bahawa dari sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan, dan proses ataupun nasiah yang mereka tambah-tambah genjak-genjakkan itu tuan-tuan. Tetapi bila berlakunya haji wada' ini, di mana Nabi SAW telah strukturkan balik pada zaman Nabi SAW, bahawa confirmkan balik bahawa takwim ini telah berjalan seperti yang sepatutnya. Seperti yang sepatutnya, Masya Allah, tuan-tuan. Jadi ini kelebihan yang ada dalam takwim hijrah lah. Okay, hijrah maknanya dikonfirmkan oleh baginda Nabi SAW. Okey, dah 11.30 dah ni kan. Okey, baik. Baik. Okey, jadi tuan-tuan, itu kelebihan lah dari sudut takwim hijrah. Baik. Dan kalau kita lihat takwim hijri, ini dah 10.30 tuan-tuan. Ni saya ingat ini kita follow up ini, kita berhenti setakat ni dululah ya, insya-Allah tuan-tuan. Maknanya kita berhenti pada halaman 123, insya-Allah nantilah kita berhenti pada halaman 124 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat lihat rajah pada halaman 124 itu tuan-tuan, lebih kuranglah apa yang saya nak gambarkan dalam slide ini, di mana kedudukan bulan gelap, apa disebut sebagai hilal dan sebagainya tu kan. Dalam ni adalah fasa hilal, dalam buku kita ada tuan-tuan di mana fasa hilal, di mana disebut sebagai bulan gelap, di mana disebut sebagai bulan sabit muda, bulan penuh, bulan sabit tua, tarbi'ul awal, tarbi'ul thani, dan daripada yang disebut sebagai pusingan muhaq itu adalah 29.5 hari, itulah yang disebut sebagai pusingan bulan tu. Dan dari sudut Islam, maknanya sebab itu dalam Islam sebulan itu sama ada dalam hadis Nabi asyharu hakadha wa hakadha, itu Nabi SAW sebutkan kan, sebulan itu ada 29 hari, 30 hari ataupun 29 hari. Itulah jumlah sebulan dalam takwim sepatutnya. Okey, baik tuan-tuan. Saya rasa saya berhenti setakat tu dulu pada halaman 124. Jadi saya cuba tengok berapa soalan kot kalau saya boleh. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat semua yang mengikuti program kita. Tuan Haji Zahari, Ustaz Azizi, Tuan Haji Maruzaman, terima kasih banyak. Okey, nak tengok sikit.
Cik Ahmad Zainal Abidin, bagaimana dikatakan Tahun Qamari lebih tepat sedangkan amat selalu berlaku perbezaan di kalangan umat Islam di seluruh dunia dalam menentukan awal bulan. Bagi penggunaan kalender Masihi tak ada lagi berlaku. Baik tuan-tuan, ini saya rasa saya akan kongsikan pada kuliah yang akan datang kenapa dikatakan kenapa Tahun Qamari ini dari sudut dari sudut penentuan dia punya fasanya itu adalah sama seperti mana penentuan tarikh dan juga fasa bulan yang sebenar. Cuma bila kita pergi kepada penentuan awal bulan itu, maka dia akan ada ralat satu hari. Dan ini tuan-tuan berkait rapat dengan beberapa isu, antaranya adalah penafsiran dari sudut fiqh. Penafsiran dari sudut fiqh dan juga penafsiran dari sudut perkataan-perkataan yang bahkan kita akan bincangkan nantilah. Terima kasih Encik Ahmad Zainal. InsyaAllah saya akan komen benda ini pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah kalau tuan-tuan dapat bersama lagi insyaAllah. Contoh saya nak ambil tiket kapal terbang pergi ke Brunei, saya nak ambil tiket 1 Ramadan, timbul isu nak ikut 1 Ramadan, ikut kalender Hijri Malaysia atau kalender Hijri Brunei. Kalau ikut kalender Masih tiada isu sebab kalender Masih adalah sama di seluruh dunia, bukan sama antara Malaysia dan Brunei sahaja. Okey, baik. Ini pun melibatkan satu isu, melibatkan fiqh juga. Dan seperti kalau Cik Ahmad Zainal boleh rujuk juga dalam buku yang ditulis oleh Profesor Mak Ilyas berkaitan dengan pengantarabangsaaan kalender Hijri. Memang sebenarnya dari sudut aplikasinya hari ini tuan-tuan, setiap negeri ataupun dalam region kita ni pun ada tafsiran kita tersendiri. Maksud saya tadi, maknanya Tahun Qamari ini dia tepat seperti mana dalam fasa bulan, maknanya kita tak ada isu melibatkan macam Tahun Masihi tadi, di mana perbezaan sampai 10 hari perbezaan takwim, perbezaan hari dengan pergerakan matahari yang sebenar yang melibatkan musim itu. Kalau ada pun perbezaan di antara kita tuan-tuan, sepatutnya hanya melibatkan 1 ataupun 2 hari sahaja, dan itu pun hanya melibatkan isu-isu awal bulan sahaja. Tak ada isu ketika mana dalam hari yang ke-15 contohnya pada fasa bulan penuh tu kita dah menjadi contohnya 20 hari bulan. Tak ada pernah berlaku lagi lah setakat yang saya tahu. Ataupun pada fasa sepatutnya bulan penuh tu, dalam takvim kita 10 hari bulan. Tak pernah lagi berlaku. Itu maksud saya lah, seperti mana apa yang saya sebutkan tadi. Dari sudut penetapan 1 Syawal, 1 Ramadan, 1 Zulhijjah, itu melibatkan beberapa isu yang melibatkan fiqh. Yang insyaAllah saya akan kongsikan dalam kuliah yang akan datang lah bila kita bincang tentang jenis-jenis takwim nanti insyaAllah. Terima kasih banyak Encik Ahmad Zainal. Satu persoalan yang menarik yang insyaAllah mungkin dapat kita panjangkan pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih banyak tuan-tuan yang mengikuti kita, sahabat-sahabat daripada Jambatan Muti Negeri Sembilan, Encik Sambal Hitam pada Ustaz Khairul. Terima kasih banyak. Dan insyaAllah tuan-tuan, saya rasa setakat ini dulu untuk kita bincangkan dalam siri kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang atau pertemuan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Taala. Saya akhiri dengan kalimah mulia, aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.